Okay, jom serius. Ready sir, part 2. Okay, so ini adalah kita punya episod yang kedua lah. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. So saya slowkan lagunya dulu supaya kita boleh fokus. So untuk lebih memberkati sesi kita pada pagi ini, apa kata kalau kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allahumma ya jami', Allah yang maha mengumpulkan. So alhamdulillah pagi ini kita ada 63 orang, 62 orang yang dipilih oleh Allah untuk kita bersama-sama belajar konsisten dan insya-Allah lah kan dengan kelas-kelas yang percuma yang saya bagi ini sepanjang lockdown ini. Dan kadang-kadang bila kita konsisten kan, dia akan mendapatkan hasil dia lah. Okay, dan semoga Allah memudahkan urusan kita, berkatilah apa yang kita nak hari ni. Dan insyaAllah you guys akan tanya soalan yang betul, you guys akan dapat apa yang you nak. Okay, alhamdulillah. So hari ni kita tak ada live kat IG, kita buat live kat TikTok saja. Sebab kat IG agak susah sikit nak live kat IG. So insyaAllah lah. So kalau saya tak ada kat IG, saya ada kat TikTok. Faham Alright, so untuk hari ni kita nak bercerita tentang marketing. Tapi marketing ni lebih fokus bagaimana kita nak mudahkan bahagian closing. Faham tak? So sebenarnya marketing ni apa tau? Marketing ni adalah filter. Okay, yang pertama kan untuk dapatkan customer yang ready to buy. Kita nak customer yang ready to buy. Faham tak? So kalau filter marketing kita ni tidak clear ataupun hanya sekadar macam apa dia macam hanya sekadar apa yang HQ letak, kelebihan USP, so you akan dapat orang-orang yang hanya sekadar nak promo, nak iklan. Faham tak? So kalau boleh jagalah kita punya iklan ni, marketing kita ni supaya dia menjadi filter yang pertama untuk kita dapatkan customer yang ready to buy. Best tak? Kan kita dapat customer yang PM terus dia dah tahu apa yang dia nak, kita upsell pun dia nak, bagi nombor akaun dan terus bayar. Mesti best kan? So samalah tuan-tuan dan puan, insya-Allah. So sebenarnya marketing ini yang kena jelas dulu. So marketing ni apa tugas dia? Okay, so kita nak kenal kita punya pasaran dulu. Kita nak kenal kita punya market dulu. Kita nak kena kenal market kita dulu. Kita nak jual ni, kita kena tahu kita punya market sekarang ni trend dia macam mana. Tuan-tuan dan puan, cuba share dengan saya. Trend sekarang yang perempuan perasan customer akan sangat senang membeli apabila apa? Sekarang orang membeli dengan cara macam mana? You akan perasan lah daripada PKP yang pertama. PKP yang pertama. Bila masuk je PKP, kita rasa macam orang tak nak beli. Orang tak ada duit. Betul? Tapi you perasan tak? Waktu PKP ni lah, website, chatbot meletup. Website dan chatbot meletup. Padahal kalau dulu semua orang tak nak buat website. Sebab apa? Ada ke orang nak beli kat website? Ada ke? Kan? Tapi sekarang meletup-letup kat website. Siap orang beli lagi. So website ni pula biasanya disupport dengan apa? Kan? Cash on delivery. Cash on delivery. So barang sampai baru bayar. Barang sampai baru bayar. Betul tak? Siapa perasan trend ni? Barang sampai baru bayar. Ataupun kalau bahasa mudahnya kita kata macam ala go shop lah. So kalau nak closing mocik-mocik tu, kalau kita sebut COD, dia tak faham. Dia tak faham. Tapi kita kata barang sampai baru bayar ala go shop. Boleh lah. So itu. So you kena perasan. Sebab tu kadang-kadang sekarang ni kalau you masih lagi
tak ada option untuk buat cash on delivery, you akan kalah bersaing. Kan, kalah bersaing. So, boleh je transfer bank in yang sekarang, tak ada masalah. Tetapi, you dah kena ada option lain iaitu cash on delivery. So, cash on delivery ni mungkin ada JNT yang buat, Ninja Van, DHL. Kan, faham tak? So, cubalah tanya courier-courier yang ada ini yang buat cash on delivery. Sebab kalau you hanya sebut cash on delivery saja, bukannya barang sampai baru bayar ataupun you tak ada highlight tentang macam ala-ala Go Shop, customer akan ingat apa tau? Customer akan ingat awak yang akan hantar barang tu kat dia. Customer yang akan ingat awak yang kena hantar barang tu kat dia. Padahal kita kat mana? Dia kat mana? Faham tak? Sebab tu perkataan ni kena penting. Pemilihan perkataan ini, pilihlah perkataan yang orang faham. Faham tak ni? So contohlah, kalau saya guna cash on delivery, kadang-kadang orang sebut cot. Siapa pernah dengar? Kan, puan nak transfer sekarang ke nak cot? Siapa pernah guna perkataan cot? Saya pernah dengar orang sebut cot. Pernah? Okay. Fatin Faruqi, macam mana jika barang dah sampai tapi customer tak bayar? Kalau yang cash on delivery ni, customer tetap bayar, customer akan bayar pada courier. Kan, customer akan bayar pada courier. Ingat, customer bukannya bayar, dia berhutang kat kita, tidak. So, customer akan order, so kita akan hantar barang, courier akan hantar barang, customer bayar pada courier dan courier akan bayar pada kita. Itu baru barang sampai baru bayar. Bukannya barang kita post barang sampai dan baru dia nak bayar kat kita. Memang tak bayarlah, sebab tu kita bagi dia hutang. Faham So kalau boleh jangan bagi dia hutang lah. Kalau boleh, sebab memang dia takkan bayar. So biasanya kalau kita rasa-rasa kan macam kita nak dahulukan dulu barang kita, at least lah minta deposit. Faham Fatin At least minta deposit. Jangan biarkan begitu saja. Boleh? Okey ke? So insyaAllah lah, sini adalah pilihan ataupun option-option yang kena ada. So cash on delivery, transfer bank in macam biasa. Tapi kalau untuk pandemik ni kurangkanlah perkataan bank in. Sebab apa tau? Sebab bila kita sebut bank in, customer kena pergi bank. Bank jauh. So bila bank jauh, ambil masa. Masa boleh fikir. Fikir dapat apa guys? Cuba komen. Cek komen. Dapat blue tick. So kalau boleh, janganlah buat perkataan ataupun elakkan guna perkataan bank in. Sebab pemilihan perkataan itulah yang akan menyebabkan respon yang result yang you dapat. So ubah perkataan, closing you akan jadi mudah. Faham tak ni? Okay. So tolong catat dulu. Ini adalah kita punya filter yang pertama. Kita nak kena tengok trend kita, market kita. So sekarang trend. Kan, dari segi trend ini ramai orang tengok makanan. Kan, banyak yang jual makanan. F&B. Kan, kudapan. Lagi apa lagi? Mungkin bagi saya lah, semua produk laku lah. Kan, bagi saya produk semua laku. So bagi saya produk semua laku. Cuma mungkin kadang-kadang produk yang tak laku tu adalah produk yang tak boleh nak operasi lah. Macam kereta sewa, kan, percutian. Itu bukannya produk tu tak bagus, cuma orang tak boleh pergi. Faham tak? So try, siapa-siapa yang rasa-rasa yang belum tak tahu nak buat produk apa, cuba tengok trend dulu. Garam lalu ni betul. Garam lalu. Kenapa garam lalu? Sebab garam ni untuk apa? Kan, untuk emosional. Kan, untuk diri. Banyak benda. So bila duduk sorang-sorang kat rumah kan, macam-macam boleh terjadi kan. Depression, anxiety dan lain-lain. Faham tak maksud saya? Oden kan, bayangkan macam oden kat Yana tu kan, meletup-letup. Padahal jual sebut oden je pun. Kan?
Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang mulai meletup-letup, kita jangan tiru bodoh-bodoh macam tu. Okey, jangan tiru bodoh-bodoh. So maksudnya at least buatlah research, market research dulu. Faham? So you kena belajar tentang market dulu. Jangan asyik ikut je. Kan, sir, kelas TikTok berbayar ada kan? Ada. Nanti masuk dalam grup Telegram. InsyaAllah kalau bulan 8 dah buka, kita akan terus open. Faham Blue tick, Holly tak pernah emo. Biarkan dulu customer tu seminggu, baru tanya balik mana tahu customer tu masih berminat. Faham Holly? Tapi biasanya kalau Holly dah join kelas saya, Holly tidak akan biarkan customer tu selama seminggu. Sebab kalau kita biarkan customer tu seminggu, Holly akan memberikan dia masa dia akan dapat fikir akan dapat blue tick. So bila dah kena blue tick ni, kalau tak buat apa-apa dia akan pergi begitu saja. Sebab tu kadang-kadang kita ni sebagai orang sales kita ni kalau boleh, kalau buat sale tu sampai dapat payment. Faham tak? Kalau boleh kita buat sale sampai dapat payment. So kalau you buat sale tak dapat payment, itu hanya sekadar main WhatsApp. Mungkin ada orang marah dengan statement saya. Mungkin ada orang marah, tapi you kena faham. Kan? Waktu kita ni tak banyak. Kita ada target nak kena capai. So kalau you katalah dengan target yang ada tu, cukuplah untuk diri sendiri. Itu untuk diri sendiri. Orang lain macam mana? Family kita macam mana? Okay, kita kata cukuplah bulan ni dapat 1,000. Alhamdulillah. Ya, untuk diri sendiri tak ada masalah. Tapi kalau dapat ataupun kita ni ada ilmu lebih nak buat 2,000 ke, nak buat 3,000 ke, boleh kan? Tetapi kenapa kita tak push diri kita? Sebab kita tak ada rasa keperluan nak buat 2,000, 3,000. Sebab apa? Kita masih fikirkan perut sendiri. Tapi ingat, kan, kita ada level-level lain. Nanti insyaAllah lah dalam waktu yang terdekat ni kita akan share kenapa dan sebabnya. InsyaAllah. Faham tak maksud saya? Okay, betul Kholi. Last close order juga customer tu. Maybe belum gaji nak over budget. So sebenarnya ada banyak cara lah. Tips and tricks ni tuan-tuan, jika anda stay setiap hari insyaAllah lah selama season 2 ni. Kalau season 1 ni kebanyakan tentang teori, mindset. Season kedua ni lebih pada technical. So saya akan bagi ayat siap-siap. Korang tinggal catat je. Boleh Saya ada buka offer account game untuk dijual kepada international web. The spec for my account doesn't really have a fixed price. Faham? Bila customer approach, apa yang saya patut buat. So untuk tuan yang jual account game, sebab tu it's better packagekan. Okay, so kalau nak account game yang package harga 5,000 ke atas, okay, ini package ataupun ini adalah dia punya account-accountnya. Untuk 3,000 ke atas, 3,000 punya account, okay, ini adalah jenis-jenis account dia. So senang. Sebab kita kalau nak terlalu custom, susah juga. Dia macam kita buat PC game lah. Kan, kita tahu apa yang kita nak, kita tahu apa spek yang kita nak, kita tahu objektifnya ataupun fungsi komputer nak buat apa, dan kita gunakan data tersebut untuk bagikan offer yang terbaik. Faham tak? So itu yang lebih bagus berbanding kita tanya dia apa yang dia nak. Sebenarnya customer tak tahu apa yang dia nak. Kan, customer tak tahu pun kan game yang macam mana dia nak, account yang macam mana nak, skin ini kan yang dia nak, skin itu kan apa dia nak weapon yang ini ke nak. Kan, padahal mungkin weapon yang dia banyak main adalah rifle. Tapi dalam tu skinnya lah, banyaknya skin benda lain. Mungkin AWP, sniper dan lain-lain. So benda tu tidak akan terjadi closing sebab tak kena. So tugas kita adalah kita kena region. Kita ada yang all, account sultan. Semua ada. Harganya memang gila-gila. Sebab jangan lupa letak harga asal. Contohlah kalau awak buat satu-satu, kan, kalau buat macam kita kan dalam game kan ada gacha kan. So kalau total gacha tu berapa kita spend untuk dapatkan account itu, mungkin dapat 20,000 tarik, tapi hari ni nak lepas let go 12,000 je. Orang akan beli sebab apa? Ada harga asal. Okay. Sebab tu saya tanya dia dulu berapa harga yang dia boleh offer. Tapi dia tanya balik. Bila saya kata harga, dia tu senyap. So kenapa dia senyap lepas kita bagi tahu harga? Satu, sebab tak ada duit. Yang kedua, sebab dia tak percaya lagi. Kan? Untuk kita ni spend dengan duit yang besar tu mungkin agak tough sikit lah. Faham So kalau boleh, user 99571231386122 first, and perbaiki kita punya profile dulu. Tunjukkan kita ni ada trusted and preferred seller. Kan, insya-Allah lah daripada situ tu, kan, customer apa pun yang awak jual orang akan percaya. Sebab tu first thing adalah be orang yang pakar lah dalam bidang yang kita jual. So kalau kita minat game, you memang kena jadi pakar dalam game.
Kenapa harga dia macam ni? Kenapa harga dia macam tu? Kan awak boleh cerita daripada awal dapat EO tu macam mana, perah EO tu macam mana, kenapa dia kadang-kadang ada bulan lain, ada bulan lain. So itu benda-benda yang awak kena share pada dia orang, insya-Allah. Produk yang living pun agak mencabar nak buat sale, Cikgu Afika. Cikgu Afika kalau tanya saya, produk yang living antara produk yang tengah hot sekarang, semua orang perlu. Dan kenapa kita susah nak buat sale? Sebab di bahagian marketing. Kan, bahagian marketing tu kita dah kehabisan nombor telefon. Kita dah tak ada orang luar yang untuk support kita. Itu je. Sebab ingat balik waktu-waktu kita awal-awal bersama dengan yang living. Betul? Senang je kita closing orang kan. 750 tu rasa macam murah sangat. Kenapa? Sebab orang tahu harga asal kita punya package tu adalah 1,500, 1,600. Kan? So kita nak offer 7,500 saja. So harga memang dah on point. Cuma kenapa kita tak dapat customer? Sebab tak ada marketing. Kita tak ada marketing. So bila tak ada marketing, macam mana nak list baru masuk? Kita nak follow up customer yang dah sedia ada. Kan? Mungkin tak perlu lagi apa yang kita nak. Mungkin dia tahu kita tapi tak perlu. Dan kalau dia tahu dia perlu, mungkin dia tak mampu. So marketing ni lah yang akan membesarkan kolam circle kita tu. Makin besar, makin besar, makin besar dan makin besar. Dan kenapa hari ni ataupun semalam hari ni saya buat live? Sebab saya tahu bila saya buat live, Alhamdulillah saya akan jumpa orang baru. Siapa kat sini cuba ngaku yang first time join kelas saya? Cuba say I. First time. Cuba say I. Semalam tak ternampak, hari ni tiba-tiba mungkin masuk FYP ke, mungkin masuk link daripada siapa ke, dia Sedama buat kelas lah. Siapa? Ada tak? Ramai tak? Ramai kan? Kalau yang lama, Alhamdulillah, ni adalah orang-orang yang setia, stay dengan saya. Terima kasih. Padahal saya dah buat 13 episod tau. Saya dah buat 13 episod. Season 1. Daripada 1 Jun sampai 15 Jun tak silap. 13 episod. Tapi masih juga setiap hari ada orang yang first time. So sebab tu kenapa kita kena konsisten. Sebab setiap hari tu pasti ada orang baru. Faham tak? Pasti ada orang baru. So kadang-kadang kenapa orang baru tu tidak ada? Sebab kita ni tak cukup marketing. Tuan-tuan, kalau lah difikir-fikirkan, kan apalah yang saya dapat kalau saya buat live hari-hari ni? Penat? Ya penat. Kan bercakap 2 jam. Tadi baru habis kelas dari pukul 9 sampai pukul 11. Saya sengaja set, untuk kelas kalau pagi kena start pukul 9. Sebab apa? 11.30 saya ada live. Saya dedikasikan waktu 11.30 saya untuk buat live. Kenapa? Sebab saya tahu bila saya konsisten, kalau orang terlepas ke, dia akan tanya, besok ada live lagi tak? Ada. Dah dia jam besok. Waktu makin ramai. Begitu. So saya nak, you guys pun buat. Sampai satu hari nanti, kalau lah tiba-tiba 11.30, you dah terpacak depan handphone, you dah pecah depan laptop, tapi tak ada kelas saya. Bercari tak? Itu yang kita nak. Sekarang, kalau kita tak ada, kan, kita tak keluarlah kat mana-mana social media, ada orang cari tak? Cik komen. Kita tak buat apa-apalah. Maksudnya kita tak upload video ataupun kita berhilang 2 hari. Ada orang cari tak? So kenapa tak ada orang cari? Kenapa tak ada orang cari? Ini mungkin kerana impact kita tak cukup besar. And impact kita ni tak cukup besar. So bila tak cukup besar, so orang rasa macam, lah tak ada ke? Tak perasan pun. So tak nak macam tu. Kita kalau boleh, buatlah something tu sampai orang rasa macam, kau ni kenapa rajin sangat? Kan, apa yang kau dapat? Sebab tu siapa-siapa yang insyaAllah lah, kalau Ahad ni, kalau you guys free, jangan lupa join group Telegram dan kita akan buat kelas dalam Zoom. Sebab bila live ni saya tak boleh tunjuk semua benda. Sebab takut kena ban ke atau benda lah. So saya tak boleh tunjuk semua. Tapi dalam Zoom insyaAllah, saya akan share apa yang saya cakap sekarang ni. Boleh ke boleh? Faham so itu yang pertama. Belajar dan kenal pasti pasaran. Pasaran market kita. So trend ni you kena cakna sikit lah. So trend ni kadang-kadang you kena tengok cara orang membeli sekarang macam mana. Behavior orang membeli sekarang ni macam mana. Faham tak? So contohlah kan, kalau setiap pembelian itu memang boleh membantu orang, kan kita nak sedekahkan ke, itu adalah benda-benda yang orang akan sangat suka. Sebab waktu ini adalah waktu-waktu orang sangat struggle. Tapi kadang-kadang dia nak tolong orang. Kan? So
So bila kita boleh selitkan sekali, setiap pembelian dicokor, satu balang itu insya-Allah RM1 akan disumbangkan kepada rumah ini. RM1 je. RM1 je. Tapi disebabkan akan disumbangkan, dia membeli tu, mungkin dia punya hati tu lebih kepada, okey tak apalah aku beli sekarang, sebelum ni tak ada apa-apa pressure pun. Maksudnya tak ada apa-apa bonus pun kalau dia beli. Tapi hari ni, aku menyumbanglah RM1 setiap pembelian aku ni. Ataupun setiap satu balang ni aku sumbangkan RM1 ke rumah ini. Dia rasa nak beli tak? Dia rasa nak beli. Sebab kalau sebelum ni dia hanya beli untuk diri sendiri, tapi kali ni dia beli, alhamdulillah dia memberi. Itu dahsyat. So itu adalah trend-trend. Yang kalau boleh, you compilekan sekali dalam you punya campaign. Okay? Dalam campaign you. Alright, good. So, yang kedua, bila pasaran dan market itu, okay, ada, you dah faham trend dia macam mana. So, step yang kedua adalah you kena tengok kita punya produk. Okay, product research. Product research. So, product research ni apa? Produk yang bagus adalah bukan hanya sekadar produk yang bahan premium. Produk yang bagus bukan hanya sekadar produk yang berkesan. Okay, produk yang bagus bukan hanya sekadar ada duta, ada influencer. Produk yang bagus bukanlah hanya sekadar marketing gila-gila, bukan. Tapi produk yang bagus adalah produk yang high repeat order. Ni. So produk premium plus produk berkesan plus duta plus marketing should be high repeat order. So semua benda ni sama dengan high repeat order. So kita nak kejar repeat order. Bukan hanya sekadar bahan premium. Awak adalah produk yang nombor 1 kat Malaysia. Awak adalah produk yang terawal di Malaysia. Awak adalah produk yang paling berkesan kat Malaysia. Selamat datang kat bumi. Selamat datang kat Malaysia. Tak pernah pergi ke drugstore ke? Tak pernah ada Facebook tak pernah nampak iklan Kat TikTok ni pun banyak produk-produk yang bagus-bagus tau. So baru first time masuk TikTok ke? So benda-benda tu adalah benda-benda yang kita rasa you terlalu highlightkan benda-benda macam ni. So sayang So produk yang kita nak adalah produk yang repeat ordernya sangat-sangat tinggi. Sebab kadang-kadang ada produk dia viral di awal-awal. Kan, maksudnya marketing dia gila-gila. So bila launching meletup habis. Tetapi dia orang mungkin beli sekali. Dan orang beli sekali dan benda tu akan menyusahkan kita. Sebab you kena faham, repeat order ni lah lubuk duit kita. Repeat order ni, customer yang beli sampai 12 kali ni lah yang kita punya customer yang boleh cost marketingnya rendah. Nak dapat customer baru mahal. Kan, acquisition kan, CAC kan, customer acquisition cost. Nak dapat satu nombor, mungkin hasilnya ataupun iklan duit yang kita kena keluarkan mungkin RM10 untuk dapat satu nombor. Dan RM10 itu belum closing lagi. Baru nombor saja. Faham? So bila kita dah buat closing, customer yang dah closing tu dia boleh ada potensi untuk beli 6 hingga 12 kali. Dan kenapa dia boleh beli 6 hingga 12 kali? Sebab memang bagus. Memang bagus, memang berkesan. Faham tak? So bila memang bagus dan berkesan, tinggal follow up le. Tinggal follow up. InsyaAllah. So dari situlah kita ada produk yang bagus. Faham So ingat, produk research bukan hanya sekadar produk kita ni daripada coklat yang nombor 1 lah, coklat mahal lah. Tidak. Kita nak produk yang high repeat order. Faham? Itu yang pertama. Dari segi, boleh tak sebedah Khairul Amin punya bisnes, selain personal branding, apakah lagi faktor yang buat bisnesnya hot in demand? Khairul Amin So Khairul Amin. Tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak Khairul Amin ni, dia dah start sharing. Okay, dia dah pernah buat sambal tau.
Dia dah pernah buat sambal 4 tahun lepas, 5 tahun lepas lah, dia dah pernah buat sambal. Dan benda tu tak jadi. So, apa yang dia buat adalah dia sharing. Dan bila dia sharing, kan orang nampak dia punya kepakaran. Kan orang nampak dia punya passion. Okay, orang nampak dia punya creativity. Kan, orang nampak dia punya honesty. Kan, orang nampak dia punya disiplin. Dan semua benda yang di sharing tu dalam social media itu adalah kita punya apa tau? Kita punya resume. Bayangkan 4 tahun dia sharing tanpa buat apa-apa produk. Mungkin adalah dia menjual tapi dia tak launching betul-betul. Kan, 4 tahun lebih. Dia start, dah pernah gagal dan dia start balik 4 tahun bermain di Instagram. Okay. So, dia kumpul apa tau? Dia kumpul dia punya raving fans. Dia kumpul raving fans. Kalau awak ada personal branding yang bagus, Alhamdulillah. Tetapi kalau tak ada fans, tak guna. Awak ada cerita yang bagus. Awak ada kelebihan yang bagus. Awak ada kepakaran yang bagus. Tetapi awak tak kongsikan pada orang. So, orang tak tahu. So, macam mana dia nak follow? Sebab tu itulah kegunaan social media, tuan-tuan dan puan. Social media ni bukan hanya sekadar untuk kita ni hanya famous atas dasar viral. Tidak. Tapi social media ni adalah atas dasar orang nak tag kita. Orang nak cerita tentang kita. Barulah kita dapat follower. Itu yang kadang-kadang siapa yang rasa, cuba ngaku kat sini, siapa yang rasa susah dapat follower? Siapa rasa kat sini masih mengadu ataupun masih rasa susah naik follower? Why? Ada tak kat sini? Dah buat macam-macam tapi follower tak naik, dah buat macam-macam tak ada engagement. Kan nak rasa konten dah bagus dah, memang ikutlah trend. Betul? Dan kenapa kita punya follower tak naik? Sebab awak bercerita tentang diri awak. So, kalau kita, contohlah saya cerita, okay, saya pakar closing, saya terror ajar, saya ajar bagus. Ada orang nak follow tak? Tak ada. Tak ada. Tetapi kalau punyalah bagus kita ajar orang, bukan kita yang cerita, tapi orang yang cerita pasal kita, follower naik tak? Follower naik tak? Follower naik. Dan kadang-kadang kita ajar tu bukan seorang je. Ramai yang ajar kita. Yang kita ajar. Sebab tu kadang-kadang kita ni kena konsisten. Sebab tu Khairul Aming, dia kenapa orang dia dapat follower yang bagus, personal branding yang bagus? Sebab dia share. Dapat menu tu orang guna. Bila orang guna jadi sedap pula tu. Dia tag tak Khairul Aming? Tag. So bila tag, follower kan naik. Bagusnya Khairul Aming. Jadilah, senang lah. So bila orang duk cerita pasal dia, orang cerita kan orang lebih teruja bila orang duk mengumpul cerita pasal kita. Tapi kalau kita yang cerita pasal diri kita, tak ada siapa nak. So, ubah mindset kita ni. Kita buatlah sharing kat social media ni sampai orang cerita pasal kita. Ini kadang-kadang kita punya terbalik. Kan? Kita buat something, orang cerita benda yang tak elok pasal kita. Faham tak faham ni? Faham I am Sisyana. Padanlah kalau dekat story cerita pasal diri sendiri, bukan main lagi engagement. Kalau menjual sendu. Sebab awak terlalu hard sell. Ingat, social media ni, perkataan social media. Perkataan social media. Adalah bersosial. Berkawan dulu. Orang nak tengok lifestyle. Sebab tu kadang-kadang you kena faham. Okay, kat IG, trend dia macam mana? Perangai orang dia macam mana? Kat TikTok, perangai dia macam mana? Kat Facebook, perangai dia macam mana? Kat Twitter, perangai dia macam mana? Kan, kat LinkedIn orang dia macam mana? Kat YouTube orang dia macam mana? Ini kita masuk rumah orang, lepas tu buat palatau. So bila tak ada engagement, marah. Tak boleh. So kita pergi ke rumah orang, pandai bawa diri, tapi masukkan value-value yang bagus-bagus. Kan, buat orang teruja nak tahu tentang kita. Ini tidak. Hard sale, promote. Lepas tu cakap, tak ada orang engage lah, sir. Jangan.
Sebab tu maksud sharing ini adalah sharing, dan sharing awak tu punyalah hebat sampai orang nak kena share balik. Mungkin dia tak tag kita, mungkin. Tapi dia first dengar, oh aku dengar ni dari Sedharma. Oh aku dengar ni daripada Kemal. Oh aku dengar ni daripada Haikal. Tak apalah, walaupun dia kenal, dia tahu daripada orang lain, saya pun tahu daripada orang lain. Tapi punyalah bagus sharing awak tu, orang duk cerita. Faham Okay, good. Sebab tu kena buat sharing. Gunalah social media kita tu. Okay, tuan, saya ada kelebihan dalam bidang otomotif, tapi kenapa susah sangat nak bagi orang yakin dengan perempuan? Ada tips tak? Kalau you memang ada kepakaran dalam otomotif ni, Khalil, apa kata start give tips. Bagi saya lah kan, orang perempuan yang tahu tentang kereta, dahsyat. Ingat, apabila sharing, ingat tips nak sharing. Ni tolong catat. By the way, korang catat tak apa saya tulis ni? Korang catat tak apa yang saya tulis ni daripada awal ni? Ni. Nanti saya padam tau. Saya tak nak patah-patah balik. Ini semua benda-benda yang saya belajar selama 5 tahun. Tak ada dalam buku pun. So, alhamdulillah saya keluarkan. Khusus untuk korang. Catat tak? Alhamdulillah. Okay. So, sharing ni, kenapa kita rasa tak ada orang nak dengar cakap kita? Kenapa kita rasa sharing kita ni rasa macam ada orang ke nak percaya cakap aku ni? Kan ada orang ke? Sebab you are trying too hard. You are trying way too hard to convince. Awak kalau buat sharing, awak nak suruh orang percaya, itu silap kita. So, bila kita buat sharing ni, kita bukannya nak convince. Kita just nak convey. Kita nak sampaikan, tuan-tuan dan puan. Sampaikan. Orang tu nak terima ke, nak buat ke, nak tiru ke, nak amalkan. Tu biar dia lah. So, tugas kita adalah sampaikan. Sampaikan. Faham tak ni? So, bila kita try to convince, kita nak orang kata macam, percayalah cakap saya, produk ni memang bagus. Produk ni macam ini. Kan, produk itu memang nombor 1. Orang tak suka. Tapi bila you sampaikan, something yang datang dari hati, insyaAllah sampai pun ke hati juga. Convey, don't convince. Sebab siapa awak nak ubah kepercayaan dia? Dia dah makan Encik Krabi tu dah lama. Kan, tiba-tiba awak kata, jomlah cuba Encik Sotong. Encik Squid pula. Lebih sedap daripada Encik Krabi. Macam, kau siapa? Who are you? Faham tak? So, kalau kita nak tukar biasa orang punya, kan, you kena tunjukkan lah kenapa dia kena tukar. Kenapa dia nak kena tukar? Apa sebab dia nak kena tukar? Kan, so sebelum saya nak totally tukar, okay, cuba try dulu, sample, bagi sikit. Sebab tu kenapa saya suka buat kelas, sebab saya nak you dapat dan kenal saya ni orang dia macam mana. Kan, betul ke Sedharma ni boleh mengajar? Mungkin dah ramai orang cerita pasal saya. Okay, Sedharma bagus. Tapi ada orang selagi dia tak nampak Sedharma, tak pernah join kelas Sedharma, dia takkan percaya. Dan saya tak marah dia. So macam mana nak pastikan one day dia join kelas saya lah yang kena buat kelas tu konsisten setiap hari. Dia nak join, dia tak join, dia nak beli e-book, nak join kelas Ogos nanti, itu adalah pilihan dia. Dan kenapa kita rasa macam sedih sangat bila kita buat kelas tak ada orang join? Bolehlah Sedharma buat live kat TikTok 160 orang, 170 orang join. Bolehlah, saya ni siapa nak tengok? So kalau you masih berfikiran begitu, ini kerana you masih mengharapkan perhatian. Dan paling menyedihkan, you nak perhatian apa? You nak perhatian manusia. You nak perhatian manusia. Sorry to say. So apabila kita buat satu perkara tu, niat kita untuk dapatkan perhatian manusia, kita nak dapatkan terima kasih daripada seorang manusia, nak dapatkan ucapan ataupun pujian daripada manusia, itu bahaya. Tuan-tuan dan puan, saya tak pernah pun ajar tuan-tuan dan puan untuk terlalu kagum pada seorang manusia.
Saya di depan tuan-tuan puan ini, tuan-tuan puan, kan kenapa boleh bercakap dengan lancar, kan alhamdulillah banyaklah benda yang saya tahu. Itu bukan sebab saya hebat sangat. Bukan sebab saya ni hebat sangat, tak. Tapi disebabkan satu benda je. Sebab Allah tutup aib kita. Allah tutup aib kita. Sebab itulah orang beli dengan kita. Sebab itulah orang dengar cakap kita. Bukan sebab kita hebat sangat. Kalau Allah buka aib saya tu, oish, saya tak tahu. Saya mungkin tak berani clear social media. Saya pun ada banyak dosa-dosa yang saya buat dulu juga. Saya bukan baik sangat pun. So kadang-kadang kalau you tengoklah macam mana saya sharing sekarang dan you tahu sejarah saya dulu, so you akan cakap saya poyo. Tapi adakah disebabkan kita ada sejarah yang gelap dulu menghalang kita untuk tidak buat baik? Sebab damage is done. Kita dah terjadi dah pun. So apa nak kena buat dah jadi baik. Sebab tu satu benda yang tak elok you buat, you kena tutup dengan 100 benda baik. Satu benda yang tak elok you buat, you kena tutup dengan 100 benda baik. So kalau you nak buat jahat, silakan. Tak ada masalah. Tapi cover balik dengan benda yang baik tu. So kalau you dah buat 3 benda salah, mampu tak buat 300 benda baik? So kalau tak mampu buat 300 benda baik, jangan buat salah lah. Tak payahlah meroyan kat social media. Faham tak? Kita social media ni tuan-tuan, once dah masuk social media, dia akan stay kat social media. Kita memang benda-benda yang tak elok ni like-nya banyak, views-nya tinggi. Kita rasa macam jadi famous. Tapi hati-hati. Hati-hati. Faham tak? So, kita ni tuan-tuan, hidup nak tenang. Kita nak tenang. Kalau dapat kaya tu bonus, alhamdulillah. Sekarang kenapa kita tak tenang? Kenapa kita stres? Sebab bila nak bayar bil elektrik tak cukup. Bila bayar duit rumah kena tunggu 2-3 hari baru ada. Bila nak bayar kereta itu pun kadang-kadang 2 bulan sekali. Nak makan sedap-sedap itu pun masih berkira-kira. Anak nak beli mainan pun rasa macam alamak, mainan lagi ke? So, kita stres sekarang sebab tak ada duit. Bukannya sebab kita tak pandai. Bukannya sebab kita ni tak gerti. Tapi kita stres sekarang, kita tertekan sekarang sebab tak ada duit. So, kalau you cakap, alah sir, sekarang tengah lockdown. Macam mana nak cari duit? Tuan-tuan puan, yang bagi duit siapa? Yang bagi duit siapa? Yang bagi duit siapa? Customer ke yang bagi duit? Majikan ke yang bagi duit? Tak. Sebab kalau kita kira lah ikut income kita setiap bulan. Kita senaraikan income kita. Kita senaraikan income kan. Daripada bisnes, daripada kerja, daripada OT, daripada bonus. Dan kita balancekan dengan overhead yang kita kena bayar setiap bulan. Dengan makan, dengan rumah, dengan kereta, dengan anak-anak. Rasa-rasa positif ke negatif? Positif ke negatif? Cuba ngaku. Kalau tanya saya, kebanyakan daripada 175 orang yang ada dengan saya hari ini, saya boleh teka lah 60% will be negatif. Setuju tak? Kalau setuju, tolong komen setuju. Negatif. Tapi bulan ni dah 22 bulan, dah 21 bulan Sorry. Berapa bulan hari ni? Dah 22 Jun. Okay, dah 22 Jun. Cukup makan tak? Masih boleh belanja Shopee tak? Masih boleh order Food Panda tak? Masih. Okey, lancar. Sebab apa? Sebab Allah cukupkan apa yang kita perlu dengan cara dia sendiri. Sebab tu tak elok lah kalau kita cakap, Ustaz saya tak kerja, macam mana nak dapat duit? Itu bagi saya orang pemalas. Saya sedih kalau dengar ayat macam tu. Saya sedih bila kata, kan saya tak ada duit lah bulan ni, customer tak ada duit. Bukan customer yang bagi sale. Customer tu perantaraan. Dan kenapa you tak dapat apa yang you nak? Sebab apa yang you perlukan itu you belum betul nak.
Belum betul-betul cukup yang you nak. So sekarang lah kalau kita kata kalau hari ni ada target kita nak kena capai RM300. Ada tak sebab dia kenapa? Kenapa hari ni nak kena RM300? Why? Kita ni fikir bila dah nak kena bayar rumah, nak kawan dia bayar, itu kan dah ada keperluan betul tak? Dah ada orang cari betul tak? So masa tu Allah bagi tak banyak rezeki kat kita? Allah bagi tak tiba-tiba ada orang bayar hutang, dan Allah mudahkan tiba-tiba kita punya perniagaan laku, jalan, kan, tiba-tiba sold out. Sebab apa? Sebab waktu itu kita perlu. Sebab kita dah tak tahu, ya Allah, aku nak kena bayar rumah ni, ya Allah. You minta. Tapi masa tengah selesa, tengah okey, mana? Dan ini juga untuk nasihat saya sendiri, tuan-tuan dan puan. Ini juga untuk nasihat dari saya sendiri. Sebab tu kadang-kadang apabila kita cerita tentang marketing, kan? Apabila kita cerita tentang marketing, sebab tu you kena buat hari-hari. Bukannya ikut mood. Rezeki tu perlu diusaha. Setiap zarah yang dalam badan kita ni bergerak. You nak rezeki banyak tapi you tak bergerak. Macam mana? You kena bergerak. Kan? Dalam badan kita ni tak ada satu benda pun yang berhenti. Darah kita bergerak, otot kita bergerak. Kan? Udara dalam badan ni bergerak. Bayangkanlah jantung berhenti. Mati tak kita? Mati. So apa lagi alasan, kan, yang you tak nak move dan gerak? Why? Sebab ini. Sebab mindset. Sebab tak percaya. Takkan nak tunggu something terjadi baru you nak gerak. Takkan nak tunggu akaun dalam bank itu hanya tinggal minimum lah RM10 baru nak serius. Hari-hari takkan you tak pernah dapat WhatsApp, tak pernah dapat email daripada CMB, tak pernah dapat email daripada Maybank, okay, ini adalah balance akaun anda. Takkan tengok email tu tak rasa apa-apa. So kalau you tak rasa apa-apa, saya tak tahulah nak buat macam mana. Kan? Takkan nak tunggu sampai anak, bu, Along lapar lah. Bu, adik lapar lah, bu. Takkan nak tunggu sampai tahap macam tu. Dan di mana sekarang ramai orang sedang menghadapi macam tu. Tuan-tuan sekarang join kelas free je tau. Dan tuan-tuan bergabung dengan kita ramai-ramai hari ni bukan hanya sekarang sebab kebetulan. Mungkin nampak live saya ni daripada FYP. Nampak live saya ni mungkin daripada segi link. Nampak dan join. Tiba-tiba kita cerita pasal mindset. Why? Mungkin kerana Allah bukakan rezeki kita hari ni untuk kita perbetulkan balik mindset kita ni. Tuan-tuan, apa yang kita dapat sekarang based on apa yang kita percaya. So kalau you percaya waktu ini adalah waktu susah dan menyusahkan, ia akan menyusahkan you. Tapi kalau waktu ini you rasa ini adalah waktu you untuk perbaiki balik diri sendiri. Balik pada yang asas, sebab sebelum ini kita buat yang terbaik dah. Kita dah guna akal fikiran kita untuk kita buat planning, business planning kita. Kita dah buat macam-macam untuk dapatkan sales dan dia tidak berjaya. Tak berjaya. Awak dah buat. Awak dah tulis planning awak. Hari ni awak nak buat berapa, follow berapa. Tapi tak sampai. Sebab apa? Sebab kita buat planning, kita berfikir, kita bertindak menggunakan kapasiti kita sebagai seorang manusia. Dan apa kata kali ni, lepaskan segala-galanya, kita minta Allah tunjukkan apa yang sepatutnya kita buat. Faham tak? Tuan-tuan, kadang-kadang, yelah, tajuk kita hari ni cerita tentang marketing. Kan, hari ni kita nak cerita pasal marketing. Dan saya minta maaf lah kenapa saya cerita pasal benda ni. Saya pun tak tahu. Sebab mungkin saya dapat vibe di mana tuan-tuan sangat memerlukan enrichment dari segi hati itu dulu. Orang yang hebat, orang yang kaya raya, orang yang murah rezeki ni, hatinya lapang. Apa maksud hatinya lapang? Tuan-tuan, kita ni bila hujan, bila hujan, sepatutnya semua orang dapat, betul tak? Sebab kita, Allah turunkan ujian pandemik ni, COVID-19 ini, sepatutnya semua orang diuji dengan cara yang sama dan ada orang gila-gila berjaya. So kalau dalam waktu pandemik ni tak ada orang yang berjaya, tak ada orang yang kaya raya, tak ada orang yang tiba-tiba jadi lebih bahagia, so kita faham lah.
Tapi masalahnya sekarang, kawan kiri, kanan, depan, belakang, jiran kita tiba-tiba keluar kereta baru, beli rumah baru, kan, bahagia dengan anak-anak, dan kenapa kita tak ada? Kenapa kita tak ada? Mungkin ini adalah kerana, so apabila hujan tu turun tuan-tuan dan puan. So bila hujan turun, so you buat apa tau? Sepatutnya kita tadah, betul tak? Kita tadah, kita terima dengan hati yang lapang. Tapi apa you buat? You tutup diri you. You ada block. You tutup. So block tu apa? You tutup lah dengan mindset yang you tengok, you pandang benda tu jadi satu masalah. Kan hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Allah. So sekarang sepatutnya semua orang duduk rumah, sepatutnya ada masa dengan family. Tapi mungkin ada yang kena kerja. Kan ada orang sekarang ni tengah struggle tuan-tuan dan puan. Tapi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah masih boleh masak dengan baik. Masih ada lauk kat rumah, masih ada nasi kat rumah. Anak bahagia di pangku masing-masing. Nikmat apa lagi yang kita nak dustakan? Kan? InsyaAllah tuan-tuan dan puan. So first thing, apa yang saya nak you buat adalah cuba aware. Try untuk sedar. Try untuk sedar dan bangun. Okay, sekarang memang dah buka mata tapi tuan-tuan tidak bangun. Try untuk sedar dan bangun. Cuba please hargai. Pandanglah setiap benda itu dengan rasa penuh simpati. Alhamdulillah, masih ada kereta. Alhamdulillah, masih ada sofa. Alhamdulillah, masih ada baju, masih ada jam. Dan cuba bawa balik emotion tersebut dengan rasa penuh terima kasih. So di mana orang lain rasa macam sale tu tak pernah cukup-cukup, tapi kita masih ada leads. Kita masih ada orang PM tanya tentang produk kita. Cuma tak close je lagi. Macam Puan Holly cakap lah, insyaAllah akhirnya nanti akan close. One day insyaAllah. Ikhtiar. Buat sampai jadi. Buat tanpa tani. Buat tanpa nanti. Faham So itu sebab kenapa saya nak you faham kenapa kita kena buat marketing setiap hari. Sebab itu adalah tanda kita usaha. So dah halang-halang you dah berniaga. You dah tak ada pilihan lagi tuan-tuan dan puan. You dah terjerumus dalam bisnes ni. So nak tak nak you kena jadi nombor satu. Itu je. You dah terpaksa jadi nombor satu. So alang-alang you dah berbisnes ni. You tak boleh jadi macam tak apalah buat sambil-sambil. Buang mindset tu. Kita tak ada mindset tanpa nak buat tepi-tepi ke, nak buat side income ke, nak buat macam isi masa lapang ke, tak ada. Kita ada bisnes kita sendiri, kita ada kerja kita sendiri, kita ada tanggungjawab kita harmonikan dan perform kat semua bidang yang kita buat. Dan you rasa orang-orang yang kat luar sana yang perform gila-gila tu, sebab apa? Sebab dia tunjukkan dia ni rasa sangat lemah. Kita terbalik. Tuan-tuan dan puan. Kita tunjukkan yang kat social media ni kita hebat. Kita rasa kita pandai sangat. Betul? So sepatutnya orang yang berjaya ni dia akan buat dia rasa punyalah lemah, punyalah tak reti, sampai semua benda dia kita minta Tuhan. Sebab tu kadang-kadang ada cikgu saya ajar. Setiap malam Puan Dila Mubarak, siapa kenal? Puan Dila Mubarak, founder Mamadil. Kenal tak? Kalau kenal cuba komen kenal. Kita nak cerita sikit. Boleh story time story time. Kenapa saya nak bercerita tentang Puan Dila Mubarak? Sebab dalam Telegram dia mengajar saya satu amalan yang dahsyat gila. Dahsyat gila. Kenal tak Puan Dila? Kenal kan? So founder Mamadil Puan Dila Mubarak ni dalam Telegram dia pernah berkongsi apa yang diamalkan setiap malam. Dan kalau kita follow rapat-rapat Puan Dila Mubarak ini adalah orang yang sangat macam mana? Memang kagum lah. Memang rasa macam semua orang wanita-wanita kat Malaysia ni nak jadi seperti dia. Anak-anak semua bagus-bagus. Kan? Hafal Quran, dekat dengan Al-Quran, agama cuma kuat. Tak ada banyak gosip sangat tapi kaya raya. Betul? Semua orang nak jadi macam dia. Tahu tak apa yang dia amalkan? Setiap malam, dia tidak akan miss 3 benda ni.
So dia ajar dalam grup Telegram dia. So yang pertama dia ajar supaya sentiasa solat taubat. Sentiasa solat taubat. Cuba korang komen. Itu yang pertama-tama. Solat taubat. Kenapa solat taubat? Sebab kadang-kadang kita kena tutup hari kita dengan kita minta maaf dan kita maafkan orang. Kita masuk je tidur tu dengan keadaan kita kena reset balik diri kita. Kita move on. Sebab kita nak masuk hari baru ni. Kan, nak masuk hari baru, kita nak bangun dengan rasa penuh fresh. Bukannya kalau kita bangun tu, kita fikir yang semalam, Astaghfirullahalazim, masih rasa sakit hati. Faham? Tu step pertama, solat taubat. Yang kedua, dia akan solat hajat. Ya. Walaupun dia tak ada hajat, tapi dia akan minta. Dia akan solat hajat lah. Sebab kadang-kadang, sebab tu kita nampak apa saja yang Puan Dila tu terdetik, dia bercerita kan, rahsia-rahsia macam dia dapat ini, dapat itu, dapat ini, disebabkan solat hajat. Dan yang terakhir adalah solat istiharah. Solat istiharah ni adalah solat yang sebenarnya bukan hanya sekarang untuk buat pilihan, tapi sebenarnya setiap hari dalam hidup kita ni, sentiasa ada pilihan yang kita kena buat. Contoh tuan-tuan puan macam saya bercakap sekarang. Setiap apa yang saya keluarkan, apa perkataan yang saya pilih hari ni, kan, saya minta, sebab tu saya mulakan dengan doa tadi, Rabbi syrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Kenapa? Sebab kita nak minta Allah pimpin perkataan-perkataan yang keluar ini adalah perkataan-perkataan yang menjaga semua orang yang tengok live saya ni. 200 orang yang ada tengok ni, saya dapatlah alhamdulillah perkataan-perkataan yang semua orang boleh terima dan sampai ke hati. Tuan-tuan, siapa-siapa yang suka follow saya, kan, selama 13 episod, alhamdulillah dah settle. Tajuknya lain, ceritanya lain. Tak percaya tanya Puan Jannah. Tanya Puan Aikal. Puan Aikal pula. Tajuknya lain, tajuk marketing. Cerita pasal solat taubat. Macam mana tu? Tapi itulah dia. Faham tak faham ni? So 3 benda tu lah yang kita minta dengan Allah. Kita sentiasa minta maaf dengan Allah sebab kita ni sentiasa penuh dengan dosa. Kita solat hajat tu walaupun belum ada hajat, tapi kita minta hajat tu. Sebab tu kadang-kadang yang kita minta sekarang terus dapat hari ni bukan disebabkan solat hajat kita semalam. Mungkin 3 bulan lepas. 3 bulan lepas punya solat hajat. Dan solat istikharah itu adalah setiap keputusan yang kita kena buat. Contoh hari ni, nak buat live ke tak nak, nak buat live ke tak nak, nak buat live ke tak nak. Itu juga adalah pilihan yang saya kena buat. Betul tak? Sebab itulah yang kadang-kadang yang membuatkan kita ni, kenapa kita selalu dapat apa yang kita nak, jalan kita mulus, jalan kita ni mudah, sebab kita minta pada Allah untuk pimpin tangan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan pernahlah kita bagi Allah tu peluang untuk dia minta kita uruskan hidup kita. Jangan pernah bagi Allah kata, kau nak urus hidup kau? Buat. Jangan. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita boleh bekerja dengan baik, kan? Boleh tengok live ni dengan tenang disebabkan Allah tu jaga anak-anak kita tu. Kau tidak, ya Allah. Kan? Anak-anak yang super aktif tu, anak-anak syurga tu, kan? Kalau sebelum ni, kalau mami buka je laptop, pasang je pasang je tudung, dah panjat-panjat dah. Tapi hari ni alhamdulillah main berdua dengan adik-adik. Kalau dulu, kan? So, nampak tak? Saya tak boleh nak kata macam, betul ke sir? Tanyalah yang lain. Tuan Azhan yang pun sahabat saya juga, lama juga. Tuan sihat ke? Kan, dia senyap-senyap je. Tapi alhamdulillah, senyap-senyap tapi ada hasil. Sebenarnya kadang-kadang tuan-tuan, ramai kawan-kawan saya yang super kaya, yang kaya dan berjaya, tapi relax je. Dan biasanya orang-orang yang terlalu heboh sangat kat social media ni, kan, semua benda yang dia nak share, bukan saya tak salah kata, tak salah lah, tapi bagi saya itu adalah ciri-ciri orang-orang yang OKB. Kan, orang kaya baru. So bagi saya tak salah sebab itu adalah dia punya reward, dia punya kebahagiaan mungkin selepas 10 tahun berjuang, tak salah. So yang salah tu adalah kita tu yang duk mengata pasal dia. Yang salah tu kita. Dia tak buat apa-apa pun kat awak. Kan, malah dia antara orang yang banyak membantu awak. Betul? So kalau you rasa sakit hati dengan kerjaan orang lain, so no wonder lah awak nak grow pun susah. Sebab you ada masalah ni. Masalah dalaman.
So sepatutnya kita sebagai kawan yang baik, follower yang baik, fans yang baik, setiap apa kejayaan yang kita nampak, kita doakan balik. Dan apabila kita doakan orang itu, dan bukan orang itu yang akan doakan kita, tapi malaikat yang akan doakan kita. Best tak best macam tu? Kan? Aku rasa dah macam Profesor Muhaya lah. Kan? Motivasi jam 7 pagi. Tapi kita start pukul 12.30 pagi. Sebab biasalah, korang ni pukul 12.30 memang hati tu macam, mana sale aku ni? Sepatutnya saya kata kalau nak hari tu lancar, kena ada sale sebelum pukul 12. Mana pergi sale aku ni? So begitulah. Faham tak? Faham ni. So, okay. So insyaAllah. So kita nak bercerita tentang marketing sebenarnya. So marketing ni, dia marketing dengan Allah tu yang the best lah. Dan sebab tu kadang-kadang saya bukanlah orang yang terbaik nak cerita pasal benda ni. Tetapi saya dah cuba macam-macam. Kan kadang-kadang kita buat ayat bodoh-bodoh pun dapat banyak leads. Tak percaya? Kan saya closing kelas TikTok Julai, yang viral-viral tu, yang komen yang panjang-panjang, komen banyak tu kan, adalah daripada copywriting yang siapa yang belum tahu tentang TikTok ataupun siapa yang tak tahu cara nak famous kat TikTok, tolong hadirkan diri. Itu je ayatnya. Itu je ayatnya. 600 komen, 1000 like. Kalau aku duk cerita tentang apa yang kita akan belajar dalam kelas TikTok, yang like-nya berapa? 10. Sebab tu kadang macam, ya sudahlah. Kalau idea hari tu nak buat panjang, ya panjang. Kalau ada hari tu ilham nak buat pendek, ya kita buat pendek. Tetapi yang penting kita buat. Sama juga macam mana kita bermain dengan social media. Kan hari ni kita rasa, kita nak cerita, nak buat konten tentang yang viral lah. Kan yang best. Kita nak buat research sikit tentang konten. Kita nak upgrade konten kita. Kita nak guna apa anda pendapat. Betul? Tiba-tiba viewsnya cuma 1000. Kan? Tiba-tiba viewnya 1000. Besok dah bosan kan? Macam, aduh, nak buat apa ambil gambar, pergi kat tingkap. Masa tu kan tengah tak tahu nak buat apa. So, itu pun handphone dah ada, tengah rakam kita kan. Nak buat apa hari ni tiba-tiba dia terpasang belah sana, terakam pemandangan. Terakam pemandangan. Lepas tu kita duk sharing, duk bebel, terakam 30 saat. Kita tinggal buat subtitle. Viral, babe. Viral. Behind the scene kan, ataupun TBS, behind the scene. Lepas tu mungkin blunder. Tapi adakah benda itu menyebabkan kita stop? Tak. Kita tidak akan stop. Sebab mungkin blunder itu viral, tapi dia tidak menyumbang kepada follower. Orang akan follow kita based on content kita. Walaupun kadang-kadang tuan-tuan konten kita ni ialah tak ramai view. Tapi bestnya kenapa kat social media, lagi-lagi kat TikTok ni view kita tu dia 3 bulan tahan. 3 bulan. Faham tak? So don't worry. So siapa-siapa yang belum capai 10,000 yang pertama, cuba komen ramai ke yang belum capai 10,000 yang pertama? Cuba komen. Siapa akaunnya masih 10,000 yang pertama, tolong lakukan benda ni. Like, comment, share. Silap. Follow, like, comment, share. Kan? Korang mesti selalu kena macam tu kan? Tak apa, buat je. Memang bagus pun. Sebab bila kita create engagement, InsyaAllah lah. Tapi kalau you betul-betul, yang siapa-siapa yang boleh capai 10,000 yang pertama, kan, setiap hari, at least lah kena ada 3 video. Setiap hari, 3 video. So insyaAllah daripada sebulan tu dapat 100 video tu, nanti you tengok balik mana satu. Faham ke faham? Kami sendu tak adalah Wan 8707 Wan. Kalau awak tak nak sendu lagi kan Wan, siapa-siapa yang namanya ada belakang tu ada nombor, okay, cuba kau buang nombor tu. Cuba try buang. Kan yang ada 89 tu apa? Tahun ke nombor rumah? Saya rasa macam nombor rumah kan, sebab kalau 81 macam muda sangat, tak mungkin. Macam ada 8707 tu nombor kereta tu saya tahu. 89, lepas tu ada 97. Ni semua nombor rumah kan. So jangan kantoi umur kita berapa.
Kan? So saya rasa aku je kalau orang tanya 89 tu apa? Tu nombor rumah. Kenapa? Bagi saya dia macam bayangkan pernah tak tengok nama email kan? Saya pun ada email juga kan di HSFikri90 ada juga tarikh tapi benda tu akan nampakkan macam cute-nya. So perbaikilah kita punya nama tu. InsyaAllah views pun akan naik, follow pun akan naik. Yang macam Dr. Titik Milk itu best. Kan? Betul? Emeline Official. Mungkin sebab ramai yang tiru dia kot, sebab tu dia ada official. Ini je yang betul. Alhamdulillah. So nanti ke bawahkan skrin. Mana ada lagi dah? Oh maksudnya naikkan skrin. Okay. Sorry. Zaman HRRC ada nombor. Faz okay tak? Okay. Fazrina. Kalau saya kan, saya akan ambil Faz saja. Fazrina nanti. Tak, kalau Faz tu dah ada orang ambil, baru ada Fazrina. Tu best. Baik bang, terima kasih Zod 23 kali. Kan Rambu Ramba tu best nama. Tak apa, nama tu straightforward. Sebab kadang-kadang kat Facebook nama penuh. Kat IG nama macam nama branding. Kat TikTok ni nama panggilan. Kalau you tak ada branding lagi. Secret of Faz. Sir, naikkan skrin atas tak sempat salin. Yang mana? Yang mana satu? Nah. So, kena buang nombor lah ni. Mail 962. Kalau 962 tu berdasarkan metafizik, letak. Contoh, mail 786. Mail 796. So, kalau ada maksud, letak. Tapi, kalau kau pun tak tahu kenapa ada nombor, buanglah. Kalau live memang kena pakai mic ya tuan. Saya live guna PC. Saya live guna PC. So bila guna PC tu memang jelas lah sebab tu ada screen. Tapi kalau guna handphone saya akan pakai mic juga sebab suara tu main peranan. And Fatihah Muhammad cantik. So tulis nota kat screen guna apps apa? Saya guna satu pen tablet. Inilah yang orang kata tab tu iPad ke apa, tapi saya guna ni sebab iPad mahal sangat. Tapi ni pun tak murah sangat jugalah. Lebih kurang 500 kot benda lah ni. Tapi memang sangat-sangat membantu. Dia dapat set dengan pen sekali. Dan bekas pen sekali. So dapat banyak tips dia. Lepas tu kat yang screen ini adalah Microsoft Whiteboard. Okay. Nama FB, IG, titik saya semua sama. Okay kan? Okay. Okay. Tapi macam Kak Lin Beauty Official. Okay lah tu. Yang penting ada Kak Lin. So kalau start kat harga macam mana? Nasi Raha. Okay, so kalau start kat harga, kita akan share esok boleh tak? So esok kita akan belajar kalau start kat harga nak buat apa. Start kat harga nak buat apa. So terima kasih kepada siapa yang nak tanya soalan tadi? Yang bagi soalan tadi. So, terima kasih. So, awak dah bagikan satu tajuk yang sangat menarik. So, kalau dah start kat harga, nak buat apa? So, esok adalah tajuknya. So, you guys, tolong besok standby pukul 11.30 setiap hari. Dan siapa-siapa yang rasa, siapa yang masih mengalami start kat harga dan tak tahu nak buat apa, besok join. Okay? So terima kasih pada yang tanyakan ataupun yang memberikan cadangan tadi. Good job. Sebab nak cerita sekarang dah pukul berapa? Saya biasanya memang habis on time. Tak nak habis lambat-lambat buat apa. CEO Crunchies okay ke sir? CEO of Crunchies okay je? Tapi biasanya saya ada orang yelah, tapi nama username, bukan username CEO Crunchies betul tak? Nama account kita tu kan lain kan? So gunalah. Tu apa kat screen? Apa yang kat screen? Saya tulis lah. Whiteboard. Macam mana nak ulang tengok live sir? Nanti saya akan upload kat YouTube. Korang boleh jangan lupa share, masuk dalam grup Telegram. Nanti dalam Telegram tu ada link. Saya akan senaraikan semua yang ada. Sir, nak buat wallpaper dekat belakang tu macam mana? Guna OBS. Sir, live pukul berapa? Pukul 11.30. Sir, nak tanya lighting sir macam cantik je. Sir, guna prop apa? Saya ada 3 lampu. 1, 2, 3. Sir, saya jual susu.
Sir, saya jual susu, sir. Huh? Oh, rupanya saya jual susu, koma. Sir, macam mana nak buat konten? Awak jual susu apa, Khairul Nizam? Susu kambing ke? So, kalau konten tentang susu ni, kan, janganlah asyik cerita pasal susu je. Kan, ada banyak benda yang you boleh buat. Mungkin tutorial buat cekodok dengan susu ke. Macam mana nak buat kek tu jadi gebu ke. Pun boleh juga. Saya terlepas hari ni. Apa yang terlepas? Bot tu nama apa? Bot ni. Namanya XP Pen. XP Pen Deco 3. Fast nak minta skill nak buat kontes. Nak buat kontes. Tapi sebelum kita nak ada skill buat kontes, kenapa nak buat kontes? Sir, customer cakap selalu postage RM RM8 mahal. Macam mana tu? Besok kita belajar. Macam mana kita nak postage RM8 mahal RM8 postage mahal. So, awak minta location dia. Okay, awak minta location dia. Lepas tu suruh dia datang kat rumah awak. Ataupun minta location dia, waktu kira 1 km tu 50 sen. Okay, so bila minta location dia, lepas tu 1 kilo per meter kan, 1 kilometer tu 50 sen, waktu kira. So kalau nak pergi rumah dia dekat 200 km, mungkin nak balik, mungkin balik Kelantan ke 400 km kan. So 400 km kali 50 sen, so postage sepatutnya kalau dia nak kita suruh hantar dekat RM200. So nak bayar RM200 ke nak bayar RM8? Faham tak? Apakah yang dibincangkan? Hari ni kita bincangkan tentang marketing, tuan. Kita bincangkan tentang marketing. So kenapa kita kena buat marketing? Sebab kita kena sentiasa buat orang sedar dan tahu tentang diri kita, insya-Allah. So tadi cakap nak share tips untuk sharing. Tips untuk sharing. Rasanya dah bagi dah. Tips untuk sharing adalah jangan trying too hard to convince, tapi try to convey. Sir, saya punya. Apa yang awak punya? Sir pun ada live. Mestilah saya ada live. Sir, nak screen yang first kali nak screenshot. Yang screen first kali. Yang mana? Yang ini ke? Silakan. Bot tu nama apa? Microsoft Whiteboard. Thank you, sir. Sama. Sir, nama F tadi whiteboard apa? Microsoft Whiteboard. Microsoft Whiteboard. OBS tu apa, sir? Open Broadcast System. Allahu Akbar. Sabar ya, sir. Sabarlah ni. Saya tak marah pun. Mana ada saya pernah marah. Saya okey je. Kan, kalau kita jual produk kecantikan, apa kita nak buh nama? Maksudnya buh nama kecantikan ke? Produk kecantikan ke? Alamak. Kalau saya biasanya saya akan tengok website ni. Sephora. Ambil nama kat situ. Ataupun Pinterest. Pun okey juga. Resepi guna susu. Betul? Saya jual sunscreen macam mana? Saya jual sunscreen macam mana? Macam mana tu? Macam mana closing ke? Macam mana marketing ke? Macam mana follow up ke? Kalau produk skincare, sir, kau jangan tanya soalan setengah-setengah boleh tak? Habiskanlah soalan tu. Kau ingat aku ni apa? Boleh teka kau dah apa? HP Pen ya, sir. Bukan XP. And XP Pen Deco. Maafkanlah saya. Saya memang comel. Sir, tadi cakap nak share untuk sharing. Aku dah jawab kan? Sabar sekejap. And Ella Beauty Filia okey tak? Okey je? Sir, tak nampak pun komen saya. Manalah saya nampak. Saya buat takaful tapi belum berani nak buat konten bercakap. Tak apa, guna subtitle. Okey, RM8 kalau SS RM13. Tak ada masalah. Deco beli kat mana? Deco beli kat Shopee pun ada. Orang kan tak suka. Dia rasa macam kena paksa. Setuju? Post barang ke Semenanjung mahal. Sebab jauh. Pakailah My Parcel Asia RM6.50. Setuju? Sir, tip sharing. Dah 3 kali aku dapat soalan ni. Bagus teknik RM200 tadi. Baru customer faham postage murah. Betul kan? Craving Malaysia. Sebab tu kadang-kadang kalau kita nak buat benda kita yang offer tu nampak murah, bandingkan yang lebih mahal. Kalau Sabah Sarawak lagi mahal, lagilah dia orang berkira. Tapi sebenarnya orang-orang Sabah dan Sarawak, dia tak kisah bayar mahal. Kenapa tahu? Sebab nak dapat barang susah. So jangan assume. Saya pernah buat macam ni, minta location dengan customer.
suruh dia tengok harga kalau COD. Betul, lebih elok macam tu. So kita check balik dengan Lalamove. Lalamove pun dah charge dia 1,200 kan, 1,200, kita nak charge RM8 pun nak berkira. Susah lah gitu. Kalau guna JNT, dia orang akan tanya siapa bayar, penerima, barang dan kita. Betul? So macam mana nak yakinkan customer bila tempat dia tak cover COD? Suruh post lah. So bila kita nak suruh dia post, bagi hadiah lebih sikit. Faham? Saya selalu buat upsell. Kalau beli lebih daripada 2 item, saya bagi half postage dekat bagi kadang melekat. Betul? Memang betul. Background OBS tu apa nama penuh dia sir? Guna Canva. Guna Canva. Sorry sir, nak tanya pasal COD. Macam mana kita nak letak harga COD yang masuk akal? Ikut rate Lalamove. Sir pakai laptop apa? Saya pakai PC. Saya terlepas sangat hari ni. Ada kan kat YouTube? Ada. Sir, lighting guna apa? Saya ada 2 lampu diffuser dan 1 lampu LED. Aku pakai CPU. Aku PC. Laptop apa? Saya still lagi stuck dekat COD ni, sir. Biarkan je lah, move on je lah date dia. Sir, sebut nama saya, nak ambil aura. Kisha Kulan 31. Tulis device guna apa? Ni? XP Pen. Saya jual nasi Arab dekat Facebook meriah, dapat sambutan. Bila nak kembangkan kat IG tak ada sambutan. Tak payah, fokus kat Facebook je. Cubit tu apa? Mungkin secubit garam. Tanya biar terang, setuju. Sir, soalan saya dekat atas dah tak turun lah. Sir nak tanya, kalau kita buat video dekat TikTok, letak harga view akan drop ke? Kalau boleh jangan letak harga. Saya pakai PC. Sir, lighting guna apa? Beli kat mana? Kat Shopee? Apa pasal korang tanya banyak kali soalan? Kenapa spam soalan ni? Macam mana sir nak dapat idea content live? Kalau tanya saya tak ada. Saya always tanya nak sharing tentang apa. Sir, kalau jual pakaian, ada tips tak nak kembangkan lagi macam mana? Ada jual pakaian, tips nak kembangkan lagi macam mana? Kalau jual pakaian, nak kembangkan macam mana? Biasanya, kalau nak kembangkan pakaian ataupun bisnes pakaian ni, biasanya orang akan saya tak tahu Nabila dah buat marketing macam mana, tapi kalau masih belum guna iklan berbayar, start from there. Macam tu. So untuk OBS boleh pakai phone tak? Kena guna PC. So macam mana wifi rumah tak tersekat-sekat, smooth even background tu tak lagging. So guna Unify 100 Mbps. Saya dah try apa lagi, hang turun. Mungkin laptop tak cukup kuat. Kalau jual skincare, sir, nak buat konten macam mana? Kod-kod lah ada lain daripada lain. Skincare ini biasanya kita buat konten sharing, tutorial, behind the scene, lepas tu review. Sir nak tanya, kalau kita buat video ada harga dalam tu, view akan drop ke tidak? Saya tak charge pun duit post, siap hantar sampai depan rumah. Alhamdulillah. Good job. Sir nak tanya, kalau kita buat video ada harga, tak drop? Korang sampai 3 kali letak komen satu-satu lah. Komen ni banyak kot. Sir nak tanya, kalau Allah Akbar, nasib baiklah. Sir, SS paling okey. Faham? Dah aku tak nak baca soalan lagi dah. Fashion. Okay. Sir, saya bernikah dan jual skincare. Macam mana nak buat marketing tutorial tu Skincare tutorial. So bagi saya, kalau yang buat skincare, tutorial kita nak highlight kan adalah tutorial nak jaga skincare kan, ataupun mungkin kita boleh muka patung ke? Kan muka patung kita boleh cara ajar urut kan, yang bulat-bulat tu ke, ataupun macam mana zigzag ke, ataupun yang jenis macam itu ke. Mana-macam boleh, tak ada masalah. Pakai muka orang jangan, pakai patung kan ada. Sir, kalau pakai laptop, boleh tak tulis kat whiteboard macam tu? Boleh, tapi kena ada 2 monitor. Sir, tab brand apa? Tak pakai tab. Ni guna XP Pen Deco. Guna muka suami. Orang gelilah kalau ada bulu-bulu. Kan? How to apply layer dan skincare. Betul? Terima kasih. NZ Langkawi. Guna patung je. Patung okey. Patung yang orang buat potong rambut tu kan. Patung settle. Lepas tu pakaikan scope kat dia dalam ke, pakaikan. Lepas tu pakaikan dia punya tu, kau buat. Tak berdosa. 2 monitor light kena ada iPad juga ke? Tak. Saya cuma ada ni. Saya tak ada iPad.
Sir, kalau OBS boleh guna iPad tak? Boleh, tapi kena ada device capture. Kalau iPad kena ada screen capture, device capture. Thank you sir, terima kasih. Tak adalah, dia biasanya kalau dah habis-habis ni aku duk melayan korang je lah. Tak ada nak serius-serius sangat dah. Tadi yang dari pukul 11.30 sampai pukul 12.30 kan dah serius kan. Takkan nak bawa serius sampai habis, janganlah. Sir, kalau ada baby and anak-anak, macam mana nak bagi masa dan konten? Kalau ada baby dan anak-anak, macam mana nak bagi masa untuk konten? So, Mimi, apa kata awak buat konten tentang anak-anak dan baby? Settle. Betul lah. Kita gunakan anak-anak dan baby itu untuk buat konten. Macam mana nak buat web? Entah. Saya tak pakar. Saya suruh orang buat. Sir, nak minta tolong turunkan skrip whiteboard nak SS. Kau nak yang mana? Bagi tahu yang mana. Yang ini ke? Device capture tu macam apps juga ke? Sorry sir, tak. Dia macam yang orang nak main game tu. Yang dia orang sangkut kat handphone, cucuk, lepas tu ada HDMI masuk ke PC. Barulah boleh capture apa yang berada dalam handphone. Macam streamer. Di TikTok memang tak adalah yang beli. Tak juga. Saya ramai customer dari TikTok. Ni Ponjanah ni. Walaupun saya tak tahulah saya customer dia ke dia customer saya. Tapi dia beli dengan saya. Anak boleh masuk dalam TikTok? Boleh. Tapi tidak terlalu nampak ceklat ataupun tidak membahayakan apa-apa. Boleh je. Banyak orang buat video tentang anak-anak ni. Tapi kena hati-hatilah. Kena hati-hati. Okey, dah tukar username. Syazah Mazli. Kan nama tu comel tu. Handphone boleh ke guna bot tu? Tak. Tapi kalau nak guna handphone, cuba try download Prism. P-I-R-S-M. P-R-I-S-M. Cuba try. Sir, baru dapat first customer dalam TikTok pagi ni. Alhamdulillah. Extension HDMI cable from phone to desktop. Tu device capture Kena ada capture tu. Sir, kenapa sir dengan anak kalau masuk TT? Saya dengan anak masuk TT. Anak saya kat nursery. Macam mana dia nak masuk TT saya? Tapi sebenarnya kenapa anak-anak tak boleh masuk ke TT? Sebab bawah umur. Bawah umur. Dia nampak kadang-kadang saya ni pun kadang-kadang dikira bawah umur juga. Kan? Nasib baik tu. Kalau Abang Nas dia belum misai. So saya ada janggut. Kalau bersih semua, TT akan ingat ni bawah umur. So tak boleh. Telegram saya apa? Coach Dewi, saya ada link kat bio. Link Telegram ada kat bio. So main-main Yang mana satu main-main? So far saya tak main-main lah. Saya serius je. Bagus, lambat habis. Setuju? Bawah umur. Sebab bawah umur. Masya Allah, muda sangat tu. Betul. Janggut green screen ke? Tak ada, ni original. Okay. Alright, so itu saja. Umur 15 kan? Tak, 18 je. Baru lepas SPM. Result baru dapat kemarin. Alhamdulillah. Boleh lah. Alhamdulillah, thank you atas coaching sir guna ilmu cooperating dan ayat-ayat madu. By the way, ayat-ayat madu ni ke mana? Kan ayat-ayat madu. Best juga tu ayat tu. Kan? Boleh buat lah ayat-ayat madu. Saya macam mana nak naikkan view saya jual keropok? Kakak Ain, cuba Kakak Ain close up keropok tersebut dan gigit dekat-dekat. View dia naik Kak Ain. Dahsyat Kak Ain. Terima kasih. Baik sir, kita orang percaya sir 18. Betul lah. Saya 18. Dan ayat-ayat sayang. Faham? Terima kasih Coach Dewi. So saya minta maaf lah ya kalau hari ni ada bergurau-gurau sikit. Tak adalah sebab kita yang bab-bab penting-penting kita dah settle. So hari ni saya just melayan korang punya ayat-ayat yang ada. So insyaAllah lah besok kita akan jumpa lagi pada pukul yang sama. Okay? Ya ke sir? Ya ke yang mana? Yang 18 saya 18. Okay, so itu saja. Nanti saya akan upload. Dah siap dah pun. Dan insyaAllah lah kita akan jumpa esok. Sir, berapa lama minimal untuk live? Untuk live biasanya target untuk start 20 minit. Dan lepas tu go for 30. Paling cantik sejam. Itu yang bagus. Sir, macam mana nak bagi kualiti video okey? Kalau saya, biasanya saya akan edit guna InShot. So kalau awak edit guna CapCut, kalau awak edit guna VN,
dah siap VN, dah edit siap tu, pergi ke InShot, masukkan video tu, upload sekali lagi. Maksudnya export sekali lagi. InsyaAllah lah dia tak akan pecah. Okay? Alright, so insyaAllah itu saja daripada saya hari ini. So yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri. So kita tangguhkan sesi kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Amin 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 ya rabbal alamin. So macam biasa, saya Sedharma, your favorite closing specialist. Hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ini sampai satu masa nanti insya-Allah kita akan berjiran di mana guys? Cuba komen di bawah. Kita akan berjiran di syurga nanti. So jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih semua. Jumpa besok pukul 11.30. Kalau tak nak tertinggal, join group Telegram. Dan insyaAllah tajuk besok kita akan belajar tentang, terima kasih pada yang bagi tajuk, siapa yang masih start kat harga, nak buat apa. Okay. So wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.